Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita pagi Sabah edisi Selasa 16 Mei 2023 bersama-sama saya Muhammad Syahrizam Awang. Muka sauk di Empangan Segaliut telah dibaiki dan 2 unit pam ditambah di loji Janakuasa Segaliut bagi memastikan proses mengepam air berjalan lancar untuk memudahkan proses rawatan air. Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Shah Hilmi Yahya berkata ketika ini kadar kemasinan air di daerah Sandakan menunjukkan penurunan dan berharap ianya dapat diatasi segera. Daripada penghujung bulan Mac sehingga kini, level ataupun bacaan makmal kadar air kemasinan air juga sudah menurun, menunjukkan kemajuan yang agak ketara. Namun kita masih ada lagi satu target untuk mencapai chloride level di bawah 250 unit yang ditetapkan untuk membaca chloride level tersebut. Beliau berkata demikian kepada media ketika melakukan lawatan kerja ke loji Janakuasa Segaliut di Sandakan. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Shah Hilmi berkata, setakat ini tiada catuan air berlaku di daerah berkenaan. Bagaimanapun, sekiranya fenomena El Nino berlaku, Jabatan Air akan melakukan catuan bagi memastikan semua kawasan menerima bekalan air secara berfasa. Dalam lawatan ini, Datuk Shah Hilmi yang juga Menteri Kerja Raya meninjau jalan raya di sepanjang Kinabatangan menuju Lahad Datu, terutama di kawasan Sukau menuju Kinabatangan yang mengalami kerosakan dan memerlukan pembaikan segera. Menurutnya, syarikat konsesi dengan kerjasama jurutera Jabatan Kerja Raya akan melaksanakan pembaikan dalam masa terdekat dengan permohonan peruntukan Kerajaan Persekutuan bagi projek baik pulih jajaran Borneo berkenaan. Lebih banyak limpahan pembangunan akan dibawa ke daerah kecil Sok Keningau sebaik saja ia dinaik taraf kepada daerah penuh. Dalam pada itu, peruntukan tambahan juga diperlukan daripada kerajaan untuk memajukan lagi kawasan ini, khususnya dalam usaha meningkatkan sosioekonomi penduduk kampung. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sok, Datuk Elron Angin berkata, dengan naik taraf kepada daerah penuh juga, penduduk Sok bakal menikmati kemudahan asas yang lebih baik. Infrastruktur seperti jalan raya, jalan-jalan kampung, bantuan kepada orang-orang miskin dan banyak lagi ya perlu disalurkan di daerah Sok ini. Harapan di kawasan ini memang begitu tinggi ya apabila Sok ini sudah layak menjadi daerah penuh. Beliau menyatakan demikian kepada RTM selepas merasmikan Dewan Wakil Ketua Anak Negeri Tingkalor John Mambun dan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Kampung Gabungan Kampung Ansip, Pegalungan dan Singgah Mata di Kampung Ansip. Sebelum ini, Ahli Parlimen Pensiangan Datuk Ata Joseph Kurup memberitahu status Sok sebagai daerah penuh telah pun dibentangkan kepada kerajaan negeri dan kini hanya menunggu kelulusan Kabinet. Masyarakat pedalaman diminta terus menyokong agenda dan dasar pembangunan yang dilaksana kerajaan. Ia bagi memastikan program yang dirancang dapat dilaksana dengan baik untuk manfaat rakyat. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Nabawan, Datuk Abdul Ghani Muhammad Yassin, Pelan Pembangunan Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ dan Malaysia Madani yang dibawa kerajaan ketika ini berfungsi sebagai panduan dan dasar dalam usaha membangunkan negeri. Justru pihaknya akan terus memberi kerjasama penuh dalam menjayakan agenda ini demi manfaat rakyat. Beliau berucap merasmikan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Nabawan di Dewan Terbuka Majlis Daerah Nabawan. Program Jalinan Kasih Jabatan Penjara merupakan wadah menyokong usaha keluarga dalam membantu pemulihan penghuni penjara sebelum kembali ke pangkuan keluarga. Ia selaras matlamat menjadikan Jabatan Penjara sebagai pusat pembangunan ketabadunan manusia, menjadi insan yang sedar daripada kesalahan yang dilakukan, seterusnya menjalani kehidupan normal. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Shir Yi berkata, program pemulihan dalam penjara yang dilaksanakan juga secara tidak langsung memberi impak positif terhadap persekitaran masyarakat yang harmoni dan selamat.
Mereka punya sokongan adalah I think top priority lah kepada semua penghuni-penghuni supaya apabila mereka keluar, mereka boleh jadi insan yang baru dan tidak berputus asa lah. Jadi saya juga berharap komuniti luar apabila dengar adalah mungkin ex-penghuni di sini ataupun apa yang kami gelar banduan, ex-banduan, jangan takut akan mereka sebab mereka juga patut diberikan peluang yang kedua. Beliau ditemui dalam majlis berkenaan di penjara Sandakan. Dengan sokongan keluarga. Dan kita percaya bantuan ini daripada masyarakat dia datang. Dan satu hari kita akan kembalikan kepada masyarakat. Sebab itu penerimaan masyarakat itu penting. Dan terima kasih juga kepada pihak keluarga yang tidak putus-putus menyokong jabatan penjara. Dia hasrat untuk bagi kami, untuk bantuan-bantuan jadilah insan sempurna dan integritas yang berkaliber untuk keluarga kita dan juga untuk masyarakat yang berguna. Memang saya bagi dia sokongan dengan harapan kan, macam itu. Sebab di sini orang bilang di sini macam untuk memperbaiki dia orang lah kan, dia orang masuk gitu kan. Habis macam itulah. Seramai 18 penghuni terpilih menemui keluarga secara bersemuka dalam majlis ini yang turut diserikan dengan persembahan hiburan penghuni terlibat selain penyampaian sijil penghargaan kepada penghuni yang menunjukkan prestasi dan disiplin baik. Program Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET berupaya melahirkan usahawan belia berdaya saing selain tenaga kerja mahir. Bersandarkan keyakinan itu, 11 pelajar Giat-Mara dihantar mewakili Sabah ke pertandingan World Skill Malaysia Belia yang berlangsung di beberapa lokasi iaitu Ampang Jaya, Permatang Pau dan Nibong Tebal. Pengarah Giat-Mara Negeri Sabah Azizuddin Aziz berkata ia merupakan prestasi terbaik tahun ini yang mempamerkan peningkatan dalam penyertaan berbanding tahun-tahun sebelumnya. Tambahnya, impak besar ini turut melibatkan tenaga pengajar yang terlatih dalam memotivasikan pelajar, memberi kemahiran dan teknologi terkini kepada pelajar. Saya memang mengharapkan kejayaan besar. Kalau boleh 11-11 tu menjadi mendapat pingat emas dan mewakili Malaysia ke ASEAN, peringkat ASEAN dan akhirnya ke World, satu Olimpik kepada di bidang TVET. Jadi kita harap TVET menjadi satu nombor satu kepada pelatih-pelatih kita. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas program Hari Terbuka Giat-Mara Sepanggar, sempena Hari Ibu, Hari Guru dan Hari Raya Aidilfitri di Giat-Mara Sepanggar. Sementara itu, pelajar terlibat berharap dapat memberikan yang terbaik dalam pertandingan ini. Terima kasih kepada tenaga pengajar dan semua orang yang telah mendorong saya untuk pertandingan nanti. Semua latihan adalah mencukupi untuk pertandingan nanti. So, saya harap saya akan buat yang terbaiklah. Persediaan saya untuk membawa nama baik Giat-Mara sama membanggakan ibu bapa saya. Kira ini pencapaian terbaik untuk saya lah. Mungkin harap saya dapat buat yang terbaik dia lah. Terbaharu, pelajar Giat-Mara Sepanggar akan mewakili Malaysia ke peringkat kebangsaan yang akan bertanding dalam ASEAN Competition Singapore pada Julai nanti dan mensasarkan pingat emas. Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa meminta kerajaan mempertimbang peruntukan lebih besar kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM bagi merangsang pembangunan 15,000 koperasi di negara ini. Anggota Lembaga Angkasa Datuk Kamarudin Ismail berkata ia berupaya memacu kemajuan koperasi yang mempunyai bilangan keanggotaan lebih besar berbanding industri kecil dan sederhana IKS. Kalau boleh pihak kerajaan khususnya pihak kerajaan memberikan penekanan kepada pembangunan koperasi ini. Kalau boleh memberikan satu bantuan khusus kepada koperasi seperti juga dengan IKS. IKS mempunyai dana yang besar kalau kita bandingkan dengan koperasi.
Ujarnya lagi, terdapat 8 sektor ingin dimajukan melalui koperasi, iaitu perbankan, pelandangan, pertanian, pembangunan hartanah, pemborongan, pelancongan, kesihatan dan komuniti. Sehubungan itu, Angkasa akan terus memperkasa kerjasama bersama kerajaan untuk meningkatkan sumbangan koperasi dalam keluaran dalam negara kasar KDNK selain dapat membantu anggotanya dan rakyat menangani isu peningkatan kos sara hidup. Datuk Kamarudin berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan Majlis Aidilfitri Angkasa Sabah di Kota Kinabalu. Beliau turut menyarankan koperasi yang baru berdaftar dengan SKM agar menjadi ahli angkasa bagi mendapatkan bimbingan dan meluaskan jaringan perniagaan. Usaha memartabatkan sambutan Pesta Keamatan perlu dilaksana secara kolaborasi antara kerajaan, rakyat serta badan bukan kerajaan NGO di negeri ini. Dalam masa sama, pemimpin masyarakat juga harus mengetepikan perbezaan fahaman politik untuk merealisasikan usaha berkenaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Inanam, Peto Galim berkata, keterlibatan secara langsung semua pihak berkenaan menjadi tonggak kekuatan mencapai hasrat memartabatkan Pesta Keamatan sehingga ke peringkat antarabangsa. Mereka juga boleh membantu membawa keunikan perayaan ini melalui media-media yang mereka ada. Selain daripada itu, akan mempromosi di dalam program-program yang mereka sendiri buat dan menyelitkan keunikan program-program yang kita ada, khususnya Pesta Keamatan. Peto yang juga timbalan pengerusi sambutan Pesta Keamatan peringkat negeri ditemui RTM selepas merasmikan Pesta Keamatan peringkat KDCA Inanam 2023 di Dewan Masyarakat Manggatal. Terdahulu berucap, beliau berkata kepelbagaian budaya dan warisan 35 etnik dan 217 subetnik menjadikan negeri ini sebagai sebuah negeri unik. Ia amat signifikan dengan usaha kerajaan untuk memartabatkan warisan kebudayaan serta kesenian di Sabah. Paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Saya Muhammad Syahriz Zamawang, mewakili kru penerbitan Berita Pagi Sabah hari ini, mengucapkan selamat Hari Guru. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Terima kasih tak semina.